Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam pertemuan yang lepas saya telah membicarakan tentang puasa dan kesihatan. Saya telah pun jelaskan beberapa kajian-kajian daripada ilmuwan dunia tentang kelebihan puasa dan kesihatan. Dan saya juga menjanjikan bahawa saya akan bicarakan tentang puasa dan otopegi. Pada pertemuan kali ini saya akan bicarakan lebih detail tentang puasa dan otopegi. Sebelum kita menjelaskan tentang otopegi ini, kita lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini dhaif, darjat hadis ni hadis dhaif. Saya ulang balik, darjat hadis ni hadis dhaif, dan setengah ulama nyatakan hadis ni terlampau dhaif. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Walaupun hadis ni hadis dhaif, namun ia tidak bercanggah dengan fakta-fakta saintifik yang akan kita bincangkan sebentar nanti insya-Allah. Sebelum ini saya dah jelaskan tentang fakta-fakta saintifik yang ditemui oleh ilmuwan-ilmuwan dunia tentang kelebihan puasa dan kesihatan. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya fokus tentang otopegi dan juga puasa. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan otopegi? Otopegi berasal daripada dua perkataan bahasa Greek. Otopegi. Oto bermaksud sendiri. Pegin maksudnya makan. Auto contohnya automatic, kereta automatic. Kalau kita buat kereta automatic, kita tak perlu nak tukar gear. Kereta dah boleh berjalan sendiri. Jadi kita orang Melayu dah biasa dengan perkataan auto ni, sendiri. Pegin maksudnya makan. Jadi otopegi ialah makan diri sendiri. So istilah otopegi dalam apa yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana proses dalaman badan kita yang memakan diri sendiri untuk menjadikan kita insan yang lebih sihat, manusia yang lebih sihat. Untuk makluman sedang hadirin sekalian, badan kita ini terdiri pada sel-sel. Dalam diri kita ini tidak kurang ada daripada 70 trilion sel. Orang yang sihat ada tidak kurang 70 trilion sel. Setiap hari sel kita ada yang hidup, ada yang mati. Sekiranya sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup, berarti kita sedang mengalami proses penuaan. Namun sekiranya sel yang hidup lebih tinggi pada kadar sel yang mati, seorang itu sedang mengalami proses pembesaran ataupun tembusaran. Dan Allah SWT yang menciptakan manusia telah pun memprogramkan dalam badan kita ni sel akan silih berganti. Dia ada jangka hayatnya. Tubuh kita terdiri daripada organ. Organ terdiri daripada sel. Sel membentuk organ. Daripada sel membentuk organ tangan, kaki, mulut. Dan daripada organ membentuk tubuh kita yang sempurna ini. Daripada 70 trilion sel ini, ada sel yang mati, ada sel yang hidup. Manakala sel yang sepatutnya hidup, sepatutnya mati akan sepatutnya perlu dinyahkan, dibuang daripada badan kita. Yang jadi masalahnya ialah apabila sel yang sepatutnya mati ini tak mati dan terus hidup, dan ia tidak menjalankan fungsi yang diperlukan oleh badan. Tetapi sekiranya sel ini terus hidup dan tidak dibuang, maka dia akan berkembang. Dia berkembang, sel yang normal dah berubah menjadi tidak normal. Kemudian dia akan terus berkembang, multiply, berkembang. Sel itu berkembang, yang akhirnya boleh menjadi apa yang dinamakan malignant cancer. So inilah proses badan kita, bagaimana otopegi membuang sel yang tidak sepatutnya wujud, yang dah sampai jangka hayat mati tapi tidak mati, dan balik sebaliknya terus berkembang dan tidak dapat menjalankan fungsinya, akhirnya menjadi sel kanser, tetapi dibuang oleh badan kita. Jadi proses otopegi akan membuang sel-sel ini. Bagaimana sejarah otopegi? Kita lihat dulu sejarah otopegi. Otopegi bermula ataupun dimulakan dengan kajian yang dilakukan oleh Christian D. Dave
bersama dengan beberapa kumpulan saintis Christian di Dave berasal dari Belgium mulakan kajian semenjak tahun 1967 lagi tentang autophagy. Dan beliau mendapati bahawa proses autophagy ini berlaku secara semula jadi dalam badan kita, di mana sel-sel yang sepatutnya mati tapi tidak mati, tetapi kalau dibiarkan dia mendatangkan bahaya pada badan. Namun proses autophagy dapat menyingkirkan sel ini daripada badan, ataupun proses autophagy akan dapat membuang sel ini pada badan. Pada tahun 1974, dengan kajian beliau terhadap autophagy ini, Christian D. Dave mendapat anugerah Nobel Prize. Cumanya Christian D. Dave dapat melihat berlakunya proses autophagy yang dapat membersihkan tubuh kita dari sel-sel yang tidak diperlukan. Tetapi bila ia berlaku masih belum dapat dibuktikan secara jelas oleh Christian D. Dave dan rakan-rakannya. Kemudian datanglah pada tahun 1994 seorang yang bernama Profesor Dr. Yoshinori Oshumi daripada Jepun, daripada Institut Tokyo Jepun dan Institut Teknologi Jepun. Pada tahun 1994 beliau mula mengkaji tentang autophagy. Dr. Oshumi mulakan kajian tentang autophagy ini dan akhirnya beliau mendapati bahawa proses autophagy hanya berlaku dalam keadaan perut kosong. Dan perut dalam keadaan kosong dalam jangka waktu 14 jam. Di mana waktu itulah manusia berpuasa. So, kajian ataupun penemuan Dr. Oshumi mengaitkan puasa dengan proses autophagy ini adalah satu penemuan yang baru. Christian D. Dave menjelaskan proses autophagy berlaku dalam badan dan ia bagus untuk kesihatan badan. Namun Dr. Oshumi mendapati bahawa proses ini berlaku dalam keadaan seorang itu berpuasa di kala mana perutnya kosong selama 14 jam. Allahu Akbar. Bukankah itu puasa umat Islam? Bila kita puasa dalam jangka masa lebih kurang 14 jam daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Cumanya definisi barat ketika itu menafsirkan puasa ialah meninggalkan 2 daripada 3 meja meal. Kita ada 3 meja meal, sarapan, makan tengah hari, makan malam. So puasa sama ada meninggalkan sarapan dan makan tengah hari, hanya ambil makan malam, ataupun meninggalkan makan malam, makan tengah hari dan makan malam, hanya ambil breakfast, ataupun hanya makan malam dan breakfast tapi tidak makan tengah hari. Mengambil 2 daripada 3 meja meal, ya. Dan apa yang ditemui oleh Dr. Oshumi, proses autophagy yang berlaku dapat menyihatkan secara keseluruhan tubuh badan manusia. Beliau menyerahkan beberapa perkara-perkara yang penting yang berlaku apabila berlakunya proses autophagy. Yang pertama, proses autophagy akan dapat menyingkirkan sel-sel yang sepatutnya mati tetapi masih lagi hidup dan berkembang. Sel ini sudah tidak menjalankan fungsi untuk badan tetapi ia terus berkembang. Jadi proses autophagy akan menyahkan ataupun membuang sel-sel ini. Perkara yang kedua, Dr. Oshumi menjelaskan bahawa dengan pembuangan sel-sel ini yang terus berkembang yang akhirnya boleh membentuk tumor dan malignant cancer, proses autophagy dapat mencegah berlakunya ataupun serangan kanser. Ini berarti apa yang dijelaskan oleh Dr. Oshumi ialah orang yang berpuasa menghadapi risiko yang lebih rendah daripada serangan penyakit kanser berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Yang ketiga, innate immune system. Autophagy akan dapat merangsang, menguatkan sistem pertahanan badan. Dalam tubuh kita ini ada sistem pertahanan yang telah ditentukan, diciptakan oleh Allah SWT untuk mempertahankan badan kita daripada serangan benda-benda asing dari luar, serangan virus, serangan penyakit, serangan bakteria. Sekiranya sistem pertahanan badan kita kuat, kita tidak akan mudah untuk diserang penyakit. Satu analogi yang cukup mudah yang
senang untuk kita faham ialah, bayangkan tubuh kita ini bagaikan sebuah negara. Sekiranya sebuah negara itu mempunyai sistem ketenteraan pertahanan negara yang kuat, mana-mana kuasa asing yang datang untuk menyerang negara tersebut akan dengan mudah dipatahkan. Tetapi sekiranya sistem pertahanan yang lemah, ketenteraan yang lemah, datang kuasa luar menyerang negara tersebut, dengan mudah negara itu ditawan. Demikian juga sistem pertahanan badan kita. Sekiranya imun sistem kita lemah, datang virus, datang bakteria, datang penyakit menyerang kita, dengan mudah seorang itu dihinggapi oleh penyakit ataupun diserang penyakit. Contoh yang mudah tuan-tuan ya, orang yang ada masalah SLE ataupun lupus, ataupun orang yang ada masalah G6PD. Biasanya G6PD hanya kena pada lelaki, perempuan hanya pembawa. SLE pula lebih pada wanita. Kedua-dua penyakit ini biasanya menyebabkan imun sistem lemah. Dan kita boleh nampak kalau seorang tu imun sistem dia lemah, dia berada di kawasan yang ada habuk sikit, dia akan cepat selsema. Ini contoh yang mudah lah untuk kita faham. Dan uniknya, apabila seorang itu berpuasa, proses badan kita mengaturkan untuk memakan sel-sel sendiri ini yang sepatutnya mati akan berlaku, dan dengan ini dia akan dapat membantu untuk menguatkan sistem pertahanan badan kita. Bukan hanya membersihkan badan pada toksin dan pada sel-sel yang sepatutnya mati ini, bahkan ia juga menguatkan sistem pertahanan badan. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kardiomyopati. Kardiomyopati ini ialah, bila sebut kardiovaskular ialah berkaitan dengan jantung. Tapi kardiomyopati ialah masalah pada otot jantung. Jantung kita tidak mengepam dengan baik. Sekiranya paman jantung kita antara 70-80 normal, ya. Tapi sekiranya jantung kita mengepam menjangkau 100 kali dalam masa 1 minit, berarti dia sudah tidak menjadi normal. Jantung kita mengepam begitu laju, ya. Ataupun sekiranya jantung kita mengepam itu perlahan, hanya bawah 60 dalam masa 1 minit, berlakunya lemah jantung di sini. Jadi apabila jantung kita mengepam begitu kuat, dia akan bekerja lebih kuat, menyebabkan jantung kita akan membentuk otot yang makin besar, dan akhirnya dia akan boleh menjadi krem, lemah jantung. Akhirnya jantung kita akan menjadi lemah. Dan unik dekat sini, proses autophagy akan dapat mengembalikan jantung kita berfungsi dengan baik. Masalah otot jantung akan dapat dikurangkan sekiranya seorang itu berpuasa. Yang ketiga, yang kelima, masalah aging process ataupun proses penuaan. Good news tuan-tuan, semua orang akan tua. Namun demikian, puasa dapat melambatkan proses penuaan. Puasa dapat melambatkan proses penuaan. Dan Dr. Sandy Eagles menyatakan bahawa proses puasa dapat melambatkan, dapat menjadikan seorang itu lebih cantik, dan juga melambatkan proses penuaan, slowing aging process. Demikian juga apa yang dijelaskan oleh Dr. Alan Codd dalam buku beliau Fasting the Ultimate Diet. Puasa dapat melambatkan proses penuaan. Yang keenam, Dr. Oshmi menyatakan bahawa proses autophagy yang berlaku apabila seorang itu puasa akan dapat membantu mencegah infectious disease ataupun penyakit yang berjangkit. Berbagai penyakit berjangkit ini dapat diatasi ataupun dikawal dengan berpuasa. Yang ketujuh, masalah kencing manis dan juga masalah lemak dalam badan. Kajian yang dilakukan oleh Dr. Monique daripada Turki, di mana beliau mengambil sampel darah orang yang berpuasa sehari sebelum puasa, hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30. Beliau mendapati bahawa orang yang berpuasa, kadar gula dalam darah itu meningkat mengikut kadaran puasanya. Makin banyak dia puasa, kadar gula dalam darah begitu baik. Demikian juga kandungan lemak dalam badan. Kandungan lemak dalam badan, hati di antara agen detoxification. Pembauran lemak dilakukan oleh hati. Sekiranya kita berpuasa dan dalam jangka masa lebih kurang 14 jam kita tidak makan, berarti perut kita rehat lebih kurang 11 hingga 12 jam tidak bekerja. Tenaga yang tidak digunakan untuk menghadamkan makanan itu akan dihantar ke organ-organ yang
membuang toksin antaranya hati, limpa, paru-paru, ya. Jadi hati akan mendapat tenaga yang lebih banyak dan otak akan menghantar isyarat pada hati untuk memecahkan lemak. Pembauran lemak akan berlaku. Dan pembauran lemak berlaku secara optimum pada hari yang ketujuh. Sebab itulah tuan-tuan boleh perhatikan orang yang berpuasa 7 hari turut-turut, hari yang ketujuh dia akan dapat lihat berlakunya penurunan berat badan yang cukup baik pada badannya. Pembauran lemak ataupun pemecahan lemak berlaku dengan elok pada hari yang ketujuh berpuasa. Demikian juga masalah kencing manis, apa yang ditemui oleh Dr. Munib tadi. Orang yang berpuasa, kadar gula dalam darah dia semakin stabil apabila mereka berpuasa. Dan yang akhir sekali, apa yang ditemui oleh Dr. Oshumi ialah tentang neurodegenerative diseases, masalah penyakit genetik yang berkaitan dengan otak. Gangguan pada otak, gangguan pada saraf otak, ataupun kadang-kala yang boleh akhirnya membawa pada gila, ya. Apa yang ditemui oleh Dr. Lonnie Brown daripada Moskow, beliau mendakwa beliau telah berjaya merawat ataupun menyembuhkan 7,000 pesakit neuropsychiatric dengan cara berpuasa. Dan definisi puasa beliau ialah meninggalkan 2 meja mil, berpuasa 14 jam dalam jangka masa lebih kurang 30 hari berturut-turut. Proses ini akan dapat menyihatkan badan, bahkan juga dapat menguatkan otak. Kajian yang dilakukan di College Baylor juga mendapati bahawa orang yang berpuasa, otak dia akan lebih geliga berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i menyatakan bahawa kunna nadhunnu annal ilma, kami pernah menyangkakan bahawa ilmu mudah didapati dalam perut yang kenyang. Fa akhtana, tapi kami silap. Sebenarnya ilmu mudah didapati dalam keadaan perut yang lapar. Kalau perut kita kenyang, cuba tengok tuan-tuan, kalau ular sawa yang kenyang sangat, apa berlaku? Dia akan melengkar, jadi malas. Jadi orang yang perut sedang kenyang akan jadi malas, otak jadi lembab. Dan Dr. Oshumi mendapati bahawa dengan cara berpuasa, proses otophagy akan berlaku. Dalam masa yang sama dia akan menyihatkan otak kita. Dan inilah rangkaian apa yang dijelaskan oleh Dr. Oshumi. Proses otophagy yang berlaku ketika seorang itu berpuasa akan dapat menyahkan sel-sel yang sepatutnya mati tapi masih hidup dan dibuang ke badan, dapat mengurangkan risiko kanser. Yang ketiga, dapat menguatkan sistem pertahanan badan. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kardiomyopati ataupun otot jantung. Yang kelima, masalah mengurangkan aging proses ataupun melambatkan proses penuaan. Yang keenam, infection disease, dapat mengurangkan penyakit-penyakit berjangkit. Yang ketujuh, dapat mengatasi masalah kencing manis dan juga kandungan lemak yang ada dalam badan. Dan yang ke-8, masalah neurodegenerative disease dan neuropsychiatric juga dapat diatasi dengan ataupun dikurangkan dengan berpuasa. Subhanallah. Penemuan-temuan yang menakjubkan ini tentang kehebatan puasa, hikmah puasa. Namun syariat Islam, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui, yang tahu apa yang diperlukan manusia. Allah yang menciptakan manusia, yang maha mengetahui, telah memberikan syariat yang terbaik untuk kita. Dengan Allah mewajibkan kita berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan, selama 30 hari. Dan julat waktu lebih kurang 14 jam. Dan juga Islam memberikan ataupun mensyariatkan puasa-puasa sunat sama ada Isnin, Khamis, hari-hari tertentu, bulan Muharram, sebelum kita menyambut bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, ataupun puasa di hari Arafah. Ini berantara puasa-puasa sunat, puasa baik pada 3 hari bulan Ramadan. Dan definisi puasa yang baru dijelaskan oleh Dr. Aishman dulu bersama dengan 9 orang rakannya, menyatakan bahawa puasa yang terbaik ialah daripada terbit matahari hingga terbenam matahari selama 14 jam berturut-turut, 30 hari, 14 jam selama 30 hari berturut-turut. Bukankah itu puasa yang dilakukan oleh umat Islam? Bukankah itu puasa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benarlah apa yang Allah sebutkan, wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Ini salah satu mukjizat saintifik Al-Quran, hikmah di sebalik puasa di bulan Ramadan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.